Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tentang tajuk falsafah pendidikan guru, pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. Sebelum kami meneruskan pembentangan, izinkan saya untuk mengenalkan nama-nama ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Tuan Nurul Ashikin binti Tuan Hassan. Yang kedua, Aina Erdina binti Jasni. Yang ketiga, Nur Arina binti Taharin. Yang keempat, Nur Hanisah binti Muhammad Hassan. Dan yang terakhir, Nurul Aini Sofia binti Ahmad Johari. Pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Terdapat 9 kandungan falsafah pendidikan guru. Yang pertama, berpekerti mulia, iaitu guru yang bersedia meletakkan kepentingan utama kepada pihak atau orang lain melebihi diri sendiri dan keluarga, iaitu murid, ibu bapa, masyarakat dan negara. Contohnya, seseorang guru sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas tanpa mengira latar belakang pelajar. Selain itu, berpandangan progresif dan saintifik. Guru yang sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan pengetahuan dan kemahirannya. Sentiasa berusaha mencari dan menggunakan idea, kaedah dan bahan baru dalam melaksanakan bidang tugas. Sebagai contoh, guru perlulah berusaha mempelbagaikan teknik mengajar agar dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti kelas sehingga akhir. Ketiga, bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru mendahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas-tugas dan amanah. Contohnya, taat pada arahan dan mengutamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Seterusnya, menyanjung warisan kebudayaan negara, iaitu meletakkan diri sebagai role model untuk menggalakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Contohnya, guru perlu menjaga kelakuan sepanjang masa agar menjadi contoh ikutan untuk pelajar. Yang kelima, menjamin perkembangan individu, iaitu sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberikan peluang untuk kembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti co-curriculum. Contohnya, murid bebas memilih subjek elektif, aktiviti co-curriculum dan mengemukakan idea semasa aktiviti pembelajaran. Yang keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, guru perlu menerapkan elemen perpaduan semasa mengajar dan aktiviti co-curriculum dijalankan. Seterusnya, memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Guru sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Sebagai contoh, guru memberi nasihat kepada murid dalam membuat keputusan agar murid berasa yakin dalam setiap tindakan yang dilakukan. Di samping itu, memelihara masyarakat yang progresif. Guru memberi penekanan kepada aspek inovatif, kreatif, analitik holistik, bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru juga perlu menekankan kaedah inquiry penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar, menyiasat dan menerkep cipta, iaitu dapat melahirkan guru dan murid yang berfikiran jauh ke hadapan serta seiring dengan perkembangan teknologi dunia. Akhirnya, memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin, iaitu memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi
penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin, iaitu dengan menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam setiap diri murid. Falsafah pendidikan guru merupakan salah satu falsafah yang telah digariskan dalam sistem pendidikan negara. Apakah falsafah pendidikan guru? Falsafah merupakan suatu disiplin ilmiah yang menguasai kebenaran yang umum dan asas. Matlamat falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, kemahiran dan menguasai ilmu serta amalan keguruan. Umum mengetahui bahawa peribadi serta tingkah laku guru yang cemerlang mestilah seimbang. Oleh itu, falsafah pendidikan guru telah mencari teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru, misalnya dari aspek pengetahuan. Pengetahuan dalam konteks pendidikan dan latihan keguruan adalah ilmu serta kemahiran yang diperolehi oleh guru tersebut melalui pembelajaran teori dan juga latihan amali untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Dalam tempoh yang telah ditetapkan, seorang guru mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarnya, iaitu pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek. Oleh itu, teknik ataupun kaedah yang terbaik perlulah diaplikasikan ke atas murid-murid agar dapat meningkatkan kefahaman mereka serta membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bukan itu saja, pengetahuan juga bermaksud guru perlu peka terhadap perkembangan murid. Pada era globalisasi ini, kemahiran penggunaan teknologi maklumat amatlah penting untuk guru-guru kuasai agar dapat seiring dengan arus kemodenan. Selain itu, pengetahuan tentang kokurikulum juga perlu untuk memastikan pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah berjalan dengan lancar dan seperti yang telah ditetapkan. Hal ini jelas menunjukkan pengetahuan tentang matlamat dan tujuan serta nilai pendidikan amat penting dan perlu dikuasai dengan baik. Seterusnya, keterampilan juga merupakan elemen yang penting kepada pembentukan pemikiran dan amalan yang berteraskan falsafah pendidikan guru. Guru perlulah pandai dan bijak menguruskan penampilan diri agar sentiasa kemas dan bersih serta patuh kepada etika pakaian. Guru mestilah menguasai kemahiran teknologi, kemahiran profesional, kemahiran intraprofesional serta kemahiran interprofesional. Hal ini adalah kerana kemahiran berkomunikasi amat penting bagi membolehkan persefahaman antara dua hala, antara guru dengan muridnya. Selanjutnya, dari aspek sahsiah, guru perlulah komited terhadap tugas mereka agar mereka dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Bukan itu saja, bahkan guru juga mestilah mempunyai sahsiah yang baik seperti penyayang dan penyabar. Guru juga perlulah kreatif serta inovatif agar setiap murid diberikan peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, emosi, rohani serta jasmani. Dari aspek etika guru, guru juga perlu patuh kepada etika profesionalisme keguruan dengan bersikap amanah, benar, penyayang, bijaksana serta bersyukur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Seterusnya, menilai kategori kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Kriteria yang pertama iaitu kerjaya yang unik. Hal ini kerana guru yang berkebolehan dan berkemampuan sahaja dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk membangunkan personaliti, kebolehan intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Walaupun kanak-kanak mempunyai ibu bapa, televisyen, internet, namun hanya guru yang berkemampuan dan guru yang mempunyai kepakaran sahaja dapat memberikan dan mewariskan pengetahuan, kemahiran,
nilai, kebudayaan dan juga kepercayaan kepada generasi yang seterusnya. Sebagai contoh, guru mata pelajaran, guru pakar dan juga guru cemara. Kriteria yang kedua adalah mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Hal ini kerana seorang guru memerlukan tempoh pengajian di institusi perguruan dalam tempoh 4 ataupun 5 tahun untuk mendalami 3 komponen utama, iaitu pengetahuan dan kefahaman, kemahiran kaedah dan teknik, amalan nilai dan terakhir amalan nilai profesional. Seterusnya, kriteria yang ketiga adalah latihan yang lama. Bidang kerja profesional merupakan pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul kerana seseorang itu haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Latihan ikhtisas ini membolehkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus mereka pikul semasa melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, mendapat latihan selama 4 tahun di institusi pendidikan guru. Kriteria yang keempat adalah kod etika perkhidmatan. Etika ialah suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan maupun organisasi. Dalam konteks perguruan, etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Tata Susila Profesional Perguruan. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kaki tangan perguruan. Seterusnya, kriteria yang kelima ialah persatuan. Kebanyakan profesional mempunyai suatu badan ataupun organisasi yang terdiri daripada pelbagai jawatan, pasukan petugas dan sebagainya yang berusaha untuk mencapai matlamat serta meningkatkan imej profesional. Badan ini mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap ahli-ahli mereka yang telah melanggar kod etika yang telah dipersetujui. Kriteria yang terakhir ialah tanggungjawab. Ahli sesuatu profesional diamanahkan dengan tanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Kerana perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang profesional itu melibatkan kebajikan manusia, maka tanggungjawab amatlah berat. Seterusnya, kita akan menganalisis komponen-komponen yang terdapat di dalam Standard Guru Malaysia. Kerangka Standard Guru Malaysia mengandungi 3 komponen utama, iaitu 3 komponen tersebut terdiri daripada komponen standard, komponen keperluan dan komponen asas penentuan standard dan keperluan. Matlamatnya adalah untuk melahirkan guru Malaysia yang unggul dan membangunkan modal Islam yang bertaraf dunia. Pertama, keterangan untuk komponen pertama iaitu komponen standard. Standard yang terkandung dalam kerangka Standard Guru Malaysia tersebut merupakan aspek penting yang perlu dikuasai oleh setiap bakal guru dan guru-guru yang sedang berkhidmat. Standard pertama ialah amalan nilai profesionalism keguruan. Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalism keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial yang patut ada pada seorang guru. Seterusnya, Standard 2 ialah pengetahuan dan kefahaman. Standard ini memperincikan kompetensi, ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan ko-kurikulum yang patut ada pada seorang guru. Manakala, Standard 3 pula ialah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seorang guru. Seterusnya, komponen kedua dalam kerangka Standard Guru Malaysia iaitu komponen keperluan. Keperluan pertama ialah kelayakan dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Keperluan kedua pula ialah latihan, pentaksiran dan penilaian. Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan dan pentaksiran dan penilaian.
Keperluan ketiga pula ialah kolaborasi. Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Manakala, keperluan keempat ialah infrastruktur dan infostruktur. Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimumkan kecekapan dan keberkesanan program latihan. Akhir sekali, keperluan kelima iaitu jaminan kualiti. Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Perincian, standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif dan berketerampilan. Selain itu, guru unggul. Guru yang unggul mempunyai kemahiran dalam menguruskan kaedah pengajaran dengan baik. Seorang guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalam tentang bidangnya. Pengetahuan yang mendalam membantu guru mengajar dengan penuh yakin. Interaksi dua hala antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan guru memainkan peranan yang penting supaya isi pelajaran dapat disampaikan dan difahami oleh pelajar. Maka guru perlulah menarik perhatian pelajar supaya pelajar tidak bosan dengan apa yang disampaikan. Cara yang mudah adalah dengan penggunaan set induksi yang berkesan. Dengan kata lain, guru tersebut perlu membuat persediaan yang efektif sebelum memulakan pengajaran. Persiapan alat bantu pengajar perlu cukup dan sesuai untuk menarik lebih perhatian pelajar. Selain itu, guru perlu memasukkan unsur-unsur humor atau lawak jenaka sesekali semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjadikan kaedah pengajaran dan pembelajaran lebih menarik adalah dengan menyelitkan kata-kata perangsang serta pujian terhadap pelajar. Ini juga tidak ketinggalan dengan memasukkan unsur-unsur jenaka. Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik bagi membuka minda pelajar. Maka dengan melaksanakan perkara tersebut, pelajar mesti akan merasa seronok dan gembira sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran berlaku. Akhir sekali, modal insan. Modal insan ditakrifkan sebagai ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia yang menyebabkan mereka lebih produktif. Modal ini tidak boleh dipindahkan kepada seseorang yang lain, tetapi seseorang perlu melabur untuk mendapatkannya. Ia dibentuk atau dipupuk melalui pelaburan terhadap pendidikan, latihan sebelum bekerja, latihan semasa bekerja, kesihatan, penghijrahan dan usaha untuk mencari maklumat yang dapat meningkatkan hidup seseorang. Pembangunan modal insan ini merupakan satu proses yang bertujuan untuk melahirkan jiwa yang bertakwa. Ketiadaan jiwa yang bertakwa akan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh. Di samping itu, pembangunan modal insan juga adalah pembangunan yang penuh dengan keinsanannya. Ia harus dilengkapi dengan pembangunan jiwa, hati dan naluri bagi melahirkan insan yang ada sifat keinsanannya. Model standard guru Malaysia. G. Guru iaitu digambarkan oleh huruf G yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan iaitu standard 1, pengetahuan dan kefahaman standard 2 serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran standard 3. Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh 3 lingkaran kecil yang bertindan iaitu membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. Manakala lingkaran besar putih yang melingkari standard menggambarkan keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai standard. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan iaitu keperluan 1.
latihan, pentaksiran dan penilaian program perguruan iaitu keperluan 2, kolaborasi keperluan 3, infrastruktur dan infostruktur iaitu keperluan 4 dan yang terakhir sekali ialah jaminan kualiti iaitu keperluan 5. Seterusnya, lingkaran besar yang memagari keperluan menggambarkan asas penentuan standard dan keperluan iaitu misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, tata susila profesion keguruan dan etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM. Yang terakhir sekali ialah blok di tengah-tengah lingkaran standard. Seterusnya, lingkaran besar yang memagari keperluan menggambarkan asas penentuan standard dan keperluan misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, tata susila profesion keguruan dan terakhir iaitu etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Yang terakhir iaitu blok di tengah-tengah lingkaran standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai, budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang utuh serta mempunyai daya saing tinggi dan berwibawa.